kaedah cari orang yang hilang, kena susuk ke jin, kena sorok ke jin, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang baru masuk bantu share dahulu, semoga ramai yang dapat manfaat daripada video ini, insya-Allah. Baik tuan-puan, malam Jumaat pada malam ni, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni saya nak berkongsi kepada tuan-puan cara ataupun kaedah untuk mencari orang yang hilang sebab kena susuk ke jin ataupun kena disorok oleh jin. Baik tuan-puan, saya beberapa kali terlibat dalam mencari manusia yang hilang tak tahu punca. Tu tandanya ada hilang di tempat-tempat tersebut, lokasi tersebut, tapi tuannya tak dijumpai, puas dicari. Jadi tuan-puan, ianya berkemungkinan boleh jadi ya, dan telah terjadi beberapa kes manusia disorok oleh bangsa jin. Pada malam ni saya akan cerita satu kisah saja bagaimana saya mencari seorang budak yang hilang di kampung saya sendiri. Gitu. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, dan bagaimana saya mengatasinya sehingga jumpa dan sehingga pulih kembali. Baik. Yang pertama, tuan-tuan dan rahmati Allah, kita mesti beriman kepada perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakni kita orang yang beriman kepada perkara ghaib. Antara perkara ghaib adalah jin. Kerana jin tak dapat dilihat oleh mata kasar kita, tapi ianya wujud. Tapi kita boleh belajar tentang mereka. Dia bukan ghaib mutlak, ghaib nisbi sahaja. Oleh kerana itu, kita boleh belajar dan boleh tahu tentang mereka serta bagaimana untuk melindungi daripada mereka dan mengatasi gangguan mereka. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, dan boleh berlaku, telah berlaku beberapa kes yang melibatkan manusia hilang tak dapat dijejak walaupun ada tanda-tanda hilangnya di kawasan tersebut akibat disorok oleh jin. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, saya cerita. Saya pada beberapa malam yang lepas, Isnin malam Selasa. Saya pulang ke rumah lebih kurang dalam pukul sampai ke rumah kampung saya lebih kurang 9.50. Lebih kurang 9.45, 9.50 gitulah. Masa saya sampai di kampung saya tu, saya tengok ramai orang duduk tepi jalan tengah mencari sesuatu. Lebih kurang 100 orang, tuan-tuan, lebih kurang. Mereka kumpul. Saya tengok ada program apa ni? Ada jualan rahmat ke? Kita tengok. Tak ada.
Kita tengok dia ada program ke berdikir barak ke apa ke gusti ke. Tak ada. Saya pun tak apalah. Saya pun masuk. Dia orang tengoklah kereta saya. Masuk parking kat rumah. Kemudian ayah saya datang kepada saya minta tolong. Orang minta tolong cari budak hilang. Saya kata, hilang apa? Report boleh dah. Belum 24 jam. Hilang waktu maghrib. Waktu maghrib lagi hilang. Sehinggalah pukul 9.50 saya balik. Mereka masih mencari budak tersebut. Dan mereka mengatakan, budak tu hilang. Budak tu hilang. Disorok jin. Gitu. Okey, memang budak tu bermasalah lah sikit dari segi gangguan jin memang. Baik. Saya pun parking kereta, saya kata tunggu sekejap. Saya naik dulu minum air dulu. 5 minit minum air dulu, relax dululah. Saya biar mereka cari. Saya pun tanya, saya pun 5 minit saya minum tu 9.55 lebih kurang macam tu. Saya pun turun pergi dekat mereka semua. Saya pun tanya macam mana boleh hilang. Okey. Dia balik ke rumah naik basikal. Budak tu mungkin darjah 4 ke 5 gitulah. Budak lelaki. Naik basikal balik dan nenek dia tengok dia balik tu. Dah sampai dah depan rumah. Bila sampai depan rumah, nenek dia masuk dalam rumah. Mak ayah dia pun duduk dalam rumah. Kemudian tunggu naik tak naik atas rumah. Tunggu naik tak naik-naik. Nenek dia, ayah dia, mak dia pun hitar di luar rumah tengok hanya ada basikal sahaja di tepi tangga. Hanya ada basikal sahaja. Tuannya tak ada. Tuannya tak ada. Kemudian saya tanya lagi, apa yang berlaku lagi? Kemudian mereka pun carilah, tak jumpa. Bawah kereta tak jumpa, bawah rumah tak jumpa, keliling rumah tak jumpa, keliling surau. Di tepi rumah mereka ada surau 2 tingkat, tak jumpa. Sampai bawah rumah saya pun mereka cari. Dalam hutan, cari tepi sungai. Ada sungai. Di belakang rumah mereka ada sungai. Cari tak jumpa tu apa. Start daripada maghrib cari. Sampailah saya sampai pukul 9.50 tak jumpa. Lebih kurang 2 jam lebih kurang cari tak jumpa. Puas cari. Bukan 10 orang. Bukan 20 orang. Hampir 100 orang. Orang kampung. Ahli keluarganya. Bersama-sama mencari. Lalu mereka minta tolong saya lah. Tu. Sebab saya pengamal pengobatan Islam. Kemudian saya pun pergi. Pergi dengar cerita tu. Okey, saya kata cari dah belakang keliling rumah. Dikata dah cari, tak ada. Bawah rumah, cari tak ada. Dalam surau, atas bumbung apa. Bawah kereta, cari tak ada tuan-puan. Memang tak jumpa. Saya pun, ini mungkin kes gangguan jin ni mungkin. Okey, sebab apa tuan-puan? Sebab budak tersebut memang ada gangguan jin. Jadi jin ni, ciri-ciri jin nak sorok seseorang tu, mesti seseorang tu dah ada masalah. Dah ada masalah kait dengan gangguan jin. Ataupun pernah terkena sihir. Ataupun kanak-kanak istimewa. Kanak-kanak istimewa, mesti mudah disorok jin. Ataupun orang yang senyap, tak bergaul dan sebagainya, mudah disorok jin. Kebiasaannya. Kemudian saya pun, okey, saya bantu cari. Masa tu ramai duk cari tu. Keliling rumah, kiri, kanan, depan, belakang. Bahkan sebutir kapung, cari tak jumpa. Saya pun tanya, kat mana jejak terakhir dia? Dia pun tunjuk tu basikal dia, tepi rumah je. Jejak terakhir. Ada jumpa petua. Ada jumpa apa? Dia kata ada jumpa selipar. Tapi jumpa petunjuk. Jumpa satu selipar je. Kat mana bawah rumah? Saya kata cari dulu bawah rumah. Mereka cari tak jumpa. Lalu saya pun saya pun mula langkah nak cari. Tak sampai 5 minit tuan-puan. Saya pun hanya membacakan satu ayat sahaja. Saya baca ayat 1000 dinar. Berkali-kali. Hampir 3 kali. Hampir 5 kali. Lebih kurang. Sebab saya baca 3 kali tu jumpa. Lepas tu saya baca lagi hampir 5 kali lah. Saya baca dah. Sambil saya berjalan, saya baca. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Kita cari. Sampai tawakal kepada Allah, ada jalan keluarnya. Baca tak sampai 5 kali tuan-puan. Saya baca kali ketiga tu tuan-puan. Semua orang nampak budak tu hanya duduk tepi tangga je. Kali ketiga saya baca, semua orang nampak dah.
budak tu hanya duduk tepi tangga saja tuan-tuan. Tepi tangga dia ada pokok bunga sikit lah. Tepi tangga macam mana tuan-tuan? Beratus orang cari tak jumpa sebelum tu. Tak nampak. Saya mari tak sampai 5 minit dengan izin Allah. Bukan hebat saya. Tapi ayat Al-Quran ini. Ayat 1000 dinar. Allahu Rabbi. Comel tuan. Kita ayat 1000 dinar duk gantung di ni. Baca dok. Duk gantung kedah. Baca dok. Kena baca tuan-tuan. Baca dengan penuh keimanan. Dia ada ayat 1000 dinar. Tengok. Ni. Saya tunjuk ayat 1000 dinar. Kita baca sama-sama je. Lepas ni saya sambung cerita. Ada? Ada? Ada. Masya Allah. Tak ada. Tak ada. Asal ada atas ni. Atas. Itu tunjuk sikit ayat 1000 dinar. Hak mana tak pernah nampak. Dah atas speaker tu. Speaker. Fine. Ni tengok tanya. Okey. Baik. Main sini. Okey, kita baca sikit. Hebat ayat 1000 dinar ni tuan-tuan. Okey, tunjuk depan ni. Bagus sikit, tak apa boleh. Okey, saya tunjuk depan. Ya. Okey. Ni dia ayat 1000 dinar tuan-tuan. Subhanallah. Comel ni, tulisan kha. Kha ke apa ni? Inilah adalah kha nasakh. Nasakh ke ya. Bukan. Ini kha ke apa ni? Bukan nasakh ni. Ini kha nasakh. Nasakh ada. Nasakh. Bukan suluh. Nasakh. Baik, tuan-puan. Tengok Kita baca sikit boleh tuan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadara. Yakin dengan ayat ni tuan-puan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, baginya ada jalan keluar tuan-puan. Ada rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Baik. Tuan-puan, siapa tawakal kepada Allah, cukup baginya. Allahu Rabbi. Tuan-puan, okey je. Baca lagi lah nanti. Ayat 1000 dinar ni. Kalau nak cari orang masa yang hilang, melangkah tapi bukan baca saja. Bukan baca saja ni. Jiwa ni bergantung kepada Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah SWT, berharap kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tawakal kepada Allah. Masa saya baca ayat 1000 dinar tak sampai 3 minit tuan-tuan. Jumpa. Budak tu hanya duduk tepi tangga je baru nampak belaka. Belum tu 2 jam duk cari sebelum saya hadir tu. Tak jumpa. Orang azan kiri kanan depan belakang rumah azan tak jumpa juga. Sebab apa? Sebab perlunya kita tuan-puan ilmu. Bukan kita membabi buta, pakai buat. Tidak boleh. Dia mesti amal dengan ilmu. Siapa-siapa amal tanpa ilmu, pakai buat gitu. I'malu maudud. Ketahuilah, ia tertolak. Wala yuqbalu minhu. Tidak diterima di sisi Allah. Itu. Nak power sesuatu ayat dan sebagainya, amalan yang kita lakukan, mestilah dengan jalan ilmu, berguru, berkitab. Sahih. Dari sumber yang sahih. Barulah kita ada di situ ilmu dengan takwa. Tuan pada rahmatillah Allah SWT baru ada keberkesanannya. 3 minit jumpa. Jumpa tu tuan-puan dalam keadaan budak tu dok sedar. Jumpa tu pegang budak tu, pakak pegang naik atas rumah, dia kerasukan. Kerasukan dalam keadaan yang marah sangat-sangat. Jin tu dah rasuk, marah sangat-sangat. Pada masa tu saya biar dulu pak saudara dia duk baca ke apa, saya biar dulu. Saya biar dulu, kemudian nampak macam dok sesak, barulah mereka panggil saya, baru saya masuk. Saya takkan ruqyah kalau tak panggil saya. Minta ruqyah baru saya ruqyah. Dia mesti kebenaran ahli keluarga. Kita tak boleh memandang-mandang jadi hero, tak boleh. Gitu. Kemudian saya pun ruqyah. Ruqyah dia lebih kurang 40 minit. Memang degil jin tu, memang degil tuan-puan. Lah.
Jin tu rupanya saya ada belajar satu benda. Bila saya ruqyah, jin tu memang marah. Jin tu dia menggelepar. Ramalah yang pegang. Mujur ramal pegang, senang sikit saya ruqyah. Dan dia melawan. Ayat-ayat Al-Quran melawan. Dan saya perhati, ini jin kanak-kanak. Jin kanak-kanak tu ganggu budak tu semata-mata nak bermain dengan dia. Bermain sorok menyorok. Gitu. Saya perasan ni jin budak-budak lagi style dia. Kita kena tengok style. Jadi kalau jin kanak-kanak tuan-tuan, dia jenis jin kanak-kanak ni, dia akalnya belum sempurna. Sama juga kanak-kanak di kalangan manusia, akalnya belum sempurna. Jadi cara perawatan, pengubatan dia mesti sesuai juga dengan pengubatan tu. Bagaimana kita nak beri arahan kepada budak, dia mesti sesuai dengan tahap budak tersebut. Begitu juga dengan tahap jin. Malam tu saya belajar sesuatu. Bila saya ruqyah budak tu, seperti tidak ada keberkesanan. Bukan ayat Al-Quran tak berkesan. Tapi keberkesanan penerimaan ayat Al-Quran itu kepada jin jenis budak itu, dia super budak lah. Jangan kita baca Quran ke budak. Aku mana dia? Aku. Jadi kerana itu tuan-puan, saya pun tengok, ini jin kanak-kanak. Saya pun cuba berkomunikasi dengan dia. Nak tengok dia faham tak bahasa saya. Dia faham. Bahasa tu dia faham. Cuma mungkin dia ni tahap jin budak-budak. Nak bermain. Saya pun ugut dia. Saya ugut. Saya kata, jin, kalau mu masih ganggu budak ni, aku ganggu keluarga mu. Saya ugut gitu. Kalau mu ganggu budak ni lagi, mu tak keluar, mu rasuk dia lagi, cukup bermain dengan dia. Dia bukan jin saka ke apa, tidak. Dia memang jin tu ganggu budak tu. Dia suka pada budak tu, nak bermain dengan budak tu. Dia ada jenis jin gini. Dia bukan saka sihir, tidak. Dia gangguan berkait dengan tempat juga. Jadi budak tu antara budak special lah. Budak istimewa. Budak yang ada dah masalah, mudah nampak dan sebagainya. Jadi jin mudah ganggu dia. Jin bodoh lagi, lebih kurang macam tu lah. Tapi kita tak sebutlah jin bodoh. Jin kanak-kanak. Dia. Jadi tuan-puan, saya tengok, ni kalau saya baca 30 juzuk sampai pagi esok tak habis ni, jin-jin tu tak keluar. Saya pun ugut jin tu. Kalau kamu ganggu dia lagi, aku ganggu keluargamu. Aku ganggu adik-beradikmu. Aku ganggu mak ayahmu. Aku basuh tempatmu. Mu cari pasal dengan dia. Sekarang aku ganggumu. Nak keluar tak? Dia senyap tu. Baru dia senyap. Senyap. Saya pun ugut lagi. Mu tak keluar. Sekarang, aku pergi basuh tempatmu. Aku tahu tempatmu mana. Aku basuh tempatmu. Aku baca ayat-ayat pembatal. Aku ganggu mak ayahmu. Aku ganggu keluargamu. Jin tu senyap tu. Jin budak-budak. Baik mu keluar sekarang. Kemudian saya ugut lagi. Kalau mu tak keluar, aku sembuh apa tu sauda dalam mulutmu. Apa tu sauda racun bagimu, aku sembuh. Sakitmu nanti. Dengan izin Allah kita sebut. Aku bagi minyak kasturi. Saya pun minta umi saya dah. Ambil apa tu sauda dengan kasturi. Memang malam tu, siapa-siapa kapung sekali dengan saya pada malam tu, dia tengok. Saya buat. Ini bukan cerita rekak. Ini cerita betul-betul berlaku Isnin malam Selasa lepas. Jadi tuan-puan, saya pun, dia nampak senyap dia. Senyap, kemudian saya pun, aku azam keluar. Saya sebut gitu dia. Aku azam keluar, dia pun angguk. Jadi, saya pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak dia batuk sikit-sikit. Bila kita azan, kita jangan selang. Contoh kita azan. Keluar. Lepas tu kita sambung pula azan. Salah tu. Azan direct. Direct je azan. Tak usah berhenti dah. Azan direct. Jangan berhenti selang dengan perkataan lain. Jangan. Begitu juga dengan ayat Quran. Baca berhabis dulu, baru selang dengan perkataan lain. Itu tanda beradab kita sebagai perawat. Saya pun azan sampai habis lah. Sampai habis lah. La ilaha illallah. Dia pun dia batuk.
Lepas tu keluarga dia pun panggil nama dia. Suruh istighfar. Budak tu istighfar. Astagfirullah. Tapi saya tak percaya lagi jin ni keluar. Saya pun tengok mata dia. Mata dia ada merah lagi. Saya pun hitam mata dia atas, bawah. Saya tengok. Dia ada satu lah nak cam. Ada satu kaedah nak cam. Baik. Jadi mata. Saya pun tengok. Saya pun bisik. Jin. Aku tahu mu tak keluar lagi. Mu keluar sekarang. Kalau tidak mampu. Saya sebut gitu kasar sikit. Mampu mu aku bagi racun. Dia pun. Dia jadi gitu balik. Saya pun apa lagi. Sebab saya dah bagi amalkan. Saya pun guna habatus sauda. Malam tu ramai tengok. Saya bagi habatus sauda. Siapa ada malam tu. Boleh mengaku. Siapa-siapa orang kapal saya lah. Sebagai habatus sauda 7 titis. Saya minta orang pegang. 7 titis. Kemudian dia macam gelepar sikit. Macam sakit lah. Habatus sauda ni macam racun bagi dia. Sebab kita dah bagi amalkan pada dia. Dia degil. Ini pengingatan bagi dia. Okey. Dia pun gelepar sakit. Tapi tak menangis lepas sakit. Kemudian saya pun sapu kasturi. Sapu kasturi tu. Kemudian saya pun tepuk. Tepuk kepala dia. Baca kalimah tammah. Wa'idhuka biwajihillahil karim. Wabikalimatillahi tammat. Allati la yujawizuhunna bagwan wala fajir. Min syarri ma yanzulu minas sama. Wa min syarri ma ya'ruju fiha. Wa min syarri ma dhara'a fil agra. Wa min syarri ma yakhruju minha. Wa min fitanil layli wan nahar. Wa min tawariqil layli wan nahar. Illa tariqan yatruku bi khairi ya Rahman. Ukhruji adu Allah. Keluar sekarang. Masa tu kita backing sikit. Sebab kita dah bagi amarah. Okey. Kalau tidak, ustaz akan buat betul-betul apa yang ustaz kata lagi. Tadi. Ini kita akan basuh tempat dia. Kita akan ganggu keluarga dia. Dia pun, tu. Kita pun tepuk, keluar. Kita pun tepuk sini. Panggil nama dia. Ni, sini. Sini boleh. Tepuk sini, panggil nama dia. Orang histeria lah dipanggil. Tepuk sini. Gosok sini. Lihat ni, clicking. Tu. Gosok-gosok sikit, tepuk. Dia pun sedar. Bila dia sedar tu apa, kita perlu buat apa? Sebut nama penuh. Dia pun sebut nama penuh. Istighfar. Syahadah. Tengok Umi. Dia pun tengok Umi dia. Nampak mata dia tak liar. Tak ada merah dah. Putih macam ni. Dia pun tengok. Okey. Kita pun bagi air. Dia pun boleh minum dengan baik. Kita pun ambil air baca sikit. Allahumma rabban nas azhibil ba's. Ishfihi laki. Wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yuradiru saqama. Kita bagi kepada dia air tu, basuh muka seperti ambil wuduk 3 kali, kemudian basuh telinga 3 kali. Selesai. Tengok atas, dia tengok atas. Tengok kanan. Tengok kiri, dia pun boleh ikut. Tengok ustaz, dia pun tengok ustaz. Dia macam malu. Itu dia dah sedar dah. Kemudian kita pun buat air mandian bidara lah. Sebut bidara. Kita bubuh satu sudu kecil. Sebut bidara, kucar sikit, bacalah ayat-ayat asah, Fatihah ayat kursi 3 kul dan 3 ayat pembatas sihir, supaya hilang pengaruh. Kenapa bidara tuan-puan? Kerana bidara ini mampu menghilangkan pengaruh gangguan jin. Itu kelebihan bidara ni. Sebut bidara lah. Mana-mana segi rawatan, saya bawa sebut bidara ni lah. Kalau nak tunggu daun bidara betul kak, asli kak, kena pergi cari pokok, susah pula malam-malam ni. Saya guna sebut ni mudah. Sebut ni pun sebut daun bidara asli. So saya pun buat, minta ayah dia mandikan, kemudian selesai saya keluar makan buah lansak. Ada buah lansak isi ya, duku. Kita pun makan je lah. Nampak dia siap mandi okey dah tu, bagi dia makan tidur lah kata. Kemudian saya pun pelik lah. Lebih kurang 40 minit selesai. 40 minit ruqyah. 5 minit cari jumpa. Jadi selesai satu kes. Cuma tuan-puan saya akan basuh juga tempat tu nanti. Itu tak boleh dibiarkan, nanti kena gangguan pula. Jadi kesimpulan di sini nak buat tuan-puan, orang yang biasa kena sorok jin ni adalah mereka yang istimewa. Istimewa dari segi apa? Sama ada perangai dia pelik, dia ada kecacatan fizikal maupun mental, ataupun dia ada sesuatu hobi yang pelik pada orang lain. Budak ni, contoh, budak ni nampak macam pelik pada orang lain. Tak suka bercakap dengan orang, tapi hyperaktif. Biasanya mudah terkena, mudah nampak kelibat, dia mudah terkena.
disorok oleh bangsa jin. Kebiasaannya lah. Bila kita tengok, kadang yang ada 2 pusaran atas kepala, 2 pusaran ke atas kadang. Yang ni banyak sering kali diganggu oleh jin, disorok oleh bangsa jin. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, pengajaran yang saya dapat pada malam tu, budak tu pelik kerana kalau budak tu kat, dia senyap tak cakap dengan orang. Senyap tapi hyperaktif. Tapi tak pernah takut. Pergi mana-mana dia tak pernah takut. Masuk ahli hutang ke malam-malam dia tak takut. Sebab tu dia balik seorang dan semangat. Umur budak tu lebih kurang 4 ke 5, saya tak ingat dah. Jadi tuan-puan, saya tak boleh sebut nama lah. Anak siapa tak boleh. Itu berlaku di kampung saya pada Isnin malam Selasa lepas. 2 jam mereka duk cari ni, duk risau. Daripada maghrib, sampailah saya pulang, duk cari lagi lebih kurang 100 orang lah. Orang kampung sekali, ahli keluarga dia jauh-jauh pun mari cari. Risau. Malam-malam, saya cari tak apa 5 minit dengan berbekalkan ayat 1000 dinar. Nampak budak tu duduk tepi tangga je. Tepi pokok-pokok, tepi tangga tu je. Mereka bukan tak cari-cari dah tadi. Tapi tak nampak. Itu pentingnya. Dah mereka azan ustaz. Duk azan ke apa-apa tak nampak juga. Sebab itu amal ni memerlukan ilmu. Amal tanpa ilmu tertolak. I'malu maudud wala yuqbalu minhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu penting ilmu. Buat dengan ilmu penting. Sebab tu ilmu ni ada sanad ijazah dia. Bukan ijazah hok ambil nak beramal kena bayar 300 pada tok guru tu pelik tu. Ijazah ke apa gitu, kena tengok sandar sahih dia mana sumber sahih. Itu. Berbekalkan ayat 1000 dinar. Kemudian jumpa orang tu dia sedar ke tak sedar, wajib dia ruqyah tuan-tuan. Sebab dia dah disorok oleh jin, kena dia ruqyah. Bila saya ruqyah budak tu, tengok kerasukan ke tu. Tu supaya hilang pengaruhnya, betul-betul hilang. Insya-Allah. Jadi masa tu bila jumpa tu ramai orang kupu, budak tu gelepar pula lagi ramai kupu. Kemudian masa saya ruqyah, penuh orang tengok macam pawagam dah. Jadi macam saya dah pelakunya. Pakat tengok. Jadi bila kita orang tengok oleh keadaan, kita kena tarik nafas. Yalah, dia mari belaka. Dia mari belaka bisikan syaitan. Aku jadi hero lah. Tunjukkan mereka kehebatanmu lah. Dia mari bisikan sebegitu. Sebab itu kita kena tenang, relax. Kadang kita kena baca. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah dengan nama Allah. Atas izin Allah. Tidak datang kebaikan melainkan dengan izin Allah. Bismillahi masyaallah la yasifus su'a illallah. Dengan nama Allah. Masyaallah, sesuatu itu berlaku dengan izin Allah. Tidak la yusifus su'a illallah, tidak tertolak keburukan melainkan dengan izin Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Dengan nama Allah, sesuatu itu atas izin Allah. Maka min ni'matin fa min Allah. Apa-apa nikmat itu datang daripada Allah. Sampai habislah bismillah 5. Itu. Jadi tuan-puan, kadang kita perlu benda-benda tu perlu ada dalam diri kita. Allah. Cuma kita mungkin buat yang terbaik dan kita sandarkan kepada kekuasaan Allah. Kemudian habis tu ramailah mari pada saya, ustaz. Hebatnya waktu saudara ustaz saya, masa ustaz sembuh tu saya nampak dia menggelepar, sakit ke. Pakat nak beli belaka. Saya kata benda ni alat bantu je. Hak sebenarnya adalah ketakwaan kita kepada Allah. Mukjizat ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya. Doa-doa tu. Yang ni alat je. Tu. Ramailah tanya, kaedah-kaedah dan sebagainya. Baik. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Okey. Itu penting ilmu. Baik. Okey tuan-puan, kita tengok soalan lah. Kalau ada soalan-soalan nak cari itu. Banyak lagi kisah lain tapi saya nak ringkaskan malam ni. Begitulah. Sikit-sikit yang saya ajar pada malam ni, saya ijazahkan untuk tuan-puan amal. Boleh. Kaedah tu boleh diguna pakai. Tapi kena tengok. Jenis jin yang mengganggu dia ni jenis apa. Jenis-jenis dia. Ada jenis kebinatangan, ada jenis hak tua, ada jenis hak akalnya cerdas, bijak, berhujah. Ada yang jenis macam budak tadi. Budak tadi kena pujuk dan beri amaran, beri ugutan.
Baik. Nasib baik yang datang tak ada kerasukan sama. Ya betul. Kalau ada kerasukan juga hok mari cari tu, habis saya, memang lewat saya habis. Itu. Kita tengok soalan-soalan tuan-puan. Kalau ada soalan tuan-puan boleh itulah sini. Ustaz padu kat SK Kuala Besut tadi. Masya Allah. Irfan Frisch, pelajar sekolah. Tadi saya pergi solidariti di SK Kuala Besut. Memang padu. Semangat set kamu. Semangat. Semangat gila. Baik. Subhanallah. Okey tuan-puan, saya tengok soalan kalau ada. Ahmad Rajai, Ustaz aku komen sikit pasal Tok Bomoh Suhu adik Kelantan tu. Ramai Tok Bomoh tu yang suka mendemonstrasi dengan wali-wali. Itu bukan wali-wali, itu syaitan, minta maaf. Itu jin. Itu jin yang suka menyesatkan dan tipu daya manusia. Itu bukan wali. Wali-wali tak sibuk. Tidak ada pekerjaan wali-wali nak masuk dalam badan manusia. Dah, itu jin. Jangan. Itu jenama dia je. Dia buat nama khalifah, tok wali, tok ayah, pokku, puteri dan macam-macam. Itu adalah jin. Jangan percaya. Itu adalah tipu daya jin. Wallahi wabillahi wa tallahi, itu adalah jin. Disebut oleh kitab-kitab Muqtabar alim ulama. Saya boleh tunjuk kitabnya kalau nak. Allahu Rabbi. Jangan mudah terpedaya. Sebab tu perlu ilmu untuk sandar yang sahih. Boleh Ustaz kongsikan cara nak basuh tepat tu nanti. Amiruddin Muhammad. Baik. Cara nak basuh tepat tu guna air pahit. Sebab di luar rumah, bukan dalam rumah. Guna air pahit ya. Basuh, baca 3 kul. Qul huwallahu al-falaq an-nas. Kemudian baca 3 ayat pembatas sambil basuh. Habis basuh, azan. Azan. Di tempat tersebut. Dan kalau ada bukhar yakni wangi yang gaharu tu, okey, wangi ke tempat tersebut. Bukan asap kemiang, bukhar. InsyaAllah. Tapi sebelum kita nak basuh tu, kita pesan dulu. Ya ma'syaral jin, ukhruj ya aduwallah. Unashirukum bil ahdi alladhi akhadahu alaikum Sulaiman, an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashirukum Allah, an takhruju wa la tu'zu ahadan wa tarhalu min baitina. Wahai bangsa jin, berpindahlah kalian daripada tempat ini. Jangan mengganggu tempat kami lagi. Ini tempat kami. Tanah kami. Kami khalifah di atas muka bumi ini. Pergi dari sini dengan izin Allah. Kami tak bagi kamu duduk di sini. Tinggal dengan kami. Pergilah engkau wahai bangsa jin. Berpindahlah. Aku beri amaran berpindah. Sebelum aku pagar tempat ini. Kena sebut gitu. Kemudian baru kita buat macam tadi. Mudah je. Dia akan faham. Baik. Nur Jannah, kalau dah hilang 2-3 tahun boleh ke Ustaz cuba? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau boleh jangan sampai 2-3 tahun. Dia hilang, tak sampai 24 jam tu cari perawat. Tapi jangan cari perawat, bismillah kami hitam. Jangan. Itu istighdha' minal jin. Itu untuk buat amalan redha untuk dapat jin. Redha daripada bangsa jin tak boleh. Itu nanti jin suka itu tunduk pada dia. Itu tak boleh. Sebab apa? Sebab menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Baik. Kalau 2-3 tahun ni, tuan-tuan, masa yang begitu lama, dia mustahil akan jadi seperti budak tu tadi. Jumpa lalu. Tidak. Dia mungkin kena buat 2-3 hari, habiskan surah Al-Baqarah. Dia bukan macam tahap yang saya cerita tadi. Dia ni tahap atas dah. Tahap yang lain. Tahap baca surah Al-Baqarah sampai habis. Tahap azan daripada 4 penjuru ini. Itu. Bukan azan sekali dah. Tapi boleh dibuat, tak ada masalah. Kerana kita hanya berdoa pada Allah. Allah yang mengizinkan sesuatu perkara itu terjadi ataupun tidak. Azhar Ramli, Ustaz, dari saka menjadi intikam. Betul boleh. Daripada saka menjadi intikam ni mendendam. Jin tu asalnya melindungi dia, sayang pada dia. Tiba-tiba dia nak buang dan sebagainya, jin tu tak nak. Kita usaha nak buang dia, jadi dia menjadi dendam, intikam. Sebab dia buang cincin macam mana keadaan. Dia buang cincin tu. Sekarang menyerang dan mengganggu. Boleh? Jin tu boleh jadi gitu. Supaya manusia. Dulu sayang, sekarang benci. Boleh. Ada sebab-sebabnya. Ada perawat tu nak minta sembelih kambing. Jangan. Itu bukan perawat. Itu Tok Bomoh. Sembelih kambing Tok Bomoh. Dia termasuk alam keadaan istighdha' minal jin. Buat sesuatu untuk dapat redha jin. Jangan. Jangan setuju. Jangan cara dia, blok dia. Jangan. Itu. Baik. Wamaini Makzim. Budak kampung saya dulu hilang 2 hari baru jumpa. Lama tu.
Kesian dia 2 hari. Kesian. Lembek dia 2 hari. Kalau boleh jangan sampai sehari pun jangan. Hilang tu 2-3 jam tu, kita pakat cari, pakat ikhtiar lalu. Jangan biar lama. Baik. Buat macam kaedah tadi. Muhammad Zubi Hasan teringat macam acak tak jumpa pahala ni. Baik, tuan pada rahmati Allah SWT, saya tidak terlibat dalam kes acak tu. Kerana ahli keluarganya pun tak pernah hubungi kami dan sebagainya. Sebab kami orang minta, ahli keluarga minta, kita pergi. Gitu cara dia. Tuan pada rahmati Allah SWT, kes acak itu bermacam-macam bomoh, versi bomoh buat. Tu. Bermacam-macam. Tapi dengan izin Allah jugalah, tak jumpa dengan macam mana, mungkin ada sesuatu yang mungkin kita tak faham sedang berlaku ketika itu. Tu baik. Saya tak boleh komen lebih sebab saya tak berada di lokasi kejadian. Nur Maiza, Ustaz nak tanya, kalau baby hilang dalam kandungan ada kaitan dengan bunian ke Ustaz? Ya, boleh jadi. Bunian itu bangsa jin juga. Dia hanya nama. Macam kita manusia. Ada bangsa Melayu, ada bangsa India, bangsa Cina. Tetap manusia. Bukan binatang. Tapi bangsa. Begitu juga dengan jin. Dia ada golongan dia. Antaranya bunian. Boleh hilang kandungan? Ya, boleh. Jin pun boleh buat sihir sehingga hilang kandungan. Boleh. Tu. Tapi kena rawat cepat-cepat. Dia ada kaedah rawatan dia. Julina. Akak pernah ada kawan hilang dalam gua. Masya Allah. Lepas 2-3 tahun masih bercakap sorang-sorang kalau dia bersendirian. Nak tag dia tapi dah lama lost contact. Kalau cakap sorang-sorang tu pelik. Kalau tak mental, ada gangguan. Dua tu lah. Tu. Ada yang mereka sedang berbicara cuma kita tak nampak. Ada Nan Ahmad, jin saka payah nak buang. Sebenarnya tak payah. Nak buang ke tak? Tuan dia tu nak buang ke tak? Ahli keluarga dia tu nak buang ke tak? Kalau nak buang ada cara. Ada cara syariat, ada cara bomoh. Pilih nak mana. Buang juga. Tapi pilihlah cara syariat. Yang diredai oleh Allah SWT. Boleh. Tapi kena kenal jenis saka macam mana dulu. Jenis saka, jenis apa, sakanya jenis apa, dan tujuannya apa, dan bagaimana simptomnya mudah. Nanti. Baik. Abu Ismail, Ustaz kalau mimpi ular kepala 2 macam mana? Kebiasaan yang mimpi ular kepala 2, minta maaf saya sebut contohnya sihir. Dia mimpi ular kepala 2, maksudnya sihir itu ada tujuan. Ada tujuan putih, ada tujuan hitam. Contohnya, tujuannya supaya cerah dengan suami, itu hitam dipanggil. Dalam masa yang sama, mencintai lelaki lain. Contoh. Itu dipanggil tujuan putih, kepala 2. Ada 2 tujuan. Faham lah? Sebagai contoh. Itu simbolik kepada ular kepala 2. Baik. Adnan. Ustaz saya nak tanya. Murid saya masuk dalam tandah. Okey. Mesti ada tujuan dia masuk tandah. Berak ataupun kencing. Tapi ada murid-murid yang masuk tandah hisap okok pun ada. Kena tengok macam mana tujuan apa dia masuk tandah. Macam mana cara dia masuk tandah. Dia nampak satu lembaga. Okey. Apabila dia balik rumah. Murid tadi mengalami demam. Demam lah sebab dia nampak benda atau patut. Dia nampak lembaga yang ni jelmaan jin. Jadi dia takut maka balik mengalami demam. Macam mana nak halau jin yang berada dalam tandas? Itu bukan sahaja dalam tandas. Itu berada di sekolah tersebut. Okey. Pertama tengok sejarah tanah sekolah tersebut. Yang kedua, apa yang berlaku di dalam tandas tersebut. Kes-kes yang melibatkan pelajar, murid, yang buat dalam tandas tersebut. Kes apa? Isap okok ke, menyanyi ke, lepok ke. Menyebabkan itu datangnya jin. Boleh jadi. Okay. Elokkan. Dan bagi tahu murid, nak masuk tandas, baca doa. 7 langkah lagi nak masuk itu tandah. Dah baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung daripada gangguan syaitan jantan dan betina. Itu Nabi SAW ajarkan kepada kita hadis sahih. Tegakkan syariat. Ini rawatan sebenar, tegakkan syariat. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Jangan menyanyi. Jangan berbogel di dalam tanah. Yang ni kalau nak mandi apalah. Ada ni. Dan kalau boleh,
Masa buang air besar air kecil, tutup kepala. Ada penutup kepala. Jaga kebersihan. Jadi, jin tu secara automatik akan lari. Secara automatik. Itu. Dan jangan lupa baca doa selepas keluar daripada tanda. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil 'adha wa 'afani. Baik. Tadi yang baru masuk tadi saya dah cerita kisah kaedah yang saya lakukan bila mana ada budak hilang di kampung saya sendiri. Mengambil masa 5 minit jumpa, kemudian mengambil masa 40 minit untuk ruqyah dia sampai selesai lah. Saya dah cerita tadi, yang baru masuk mungkin boleh tengok ulangan lagi lah nanti. Yang ni kita soal jawab sahaja. Allahu Rabbi. Baik tuan-puan, Siti Zuraidah, saya pernah keguguran tapi darah tak ada setitik pun, Masya Allah. Baby dalam perut hilang, adakah itu gangguan? Itu confirm gangguan. Kalau keguguran akan ada darah. Bukan setitik lah, memang banyak. Dan takkan mudah-mudah baby itu hilang. Mesti dia ada rawatan dia hospital. Maaf saya tak nak sebut lah. Kena korek dan sebagainya. Tiba-tiba tak ada. Itu pasti gangguan. Mesti dirawat dulu. Mesti dirawat terus dirawat. Baik. Junaidi Ja'far. Apa makna mimpi ruqyah orang? Yang pertama mungkin kita sedang belajar ruqyah. Ada masuk kursus ke apa kemungkinan. Itu. Yang kedua, ada tak kecenderungan minat meruqyah? Ada tak? Itu. Okey. Ada tu dia. Kalau ada, itu adalah mimpi mainan tidur saja. Dia panggil hadisun nafs. Mimpi mainan jiwa. Okey, baik. Muhammad Yusuf, mimpi kalajengking. Apa-apa mimpi binatang yang berbisa. Binatang berbisa, dia lebih kepada gangguan yang menyakitinya. Sama ada sihir ataupun gangguan jin yang lebih cenderung menyakitinya. Contohnya gangguan jin yang menyakiti adalah dia bukan sihir tapi dia termasuk almas. Yang ni gangguan jin, contohnya intikam. Jin tu nak balas dendam kepadanya. Contoh. Disebabkan apa yang dia lakukan secara tak sengaja terkena jin. Contohnya buang air panah, tebang pokok, terkena dia balas dendam balik. Baik. Okey. Nur Maiza, Ustaz, kalau kerap mimpi gigi tercabut, Masya Allah. Orang kata kalau mimpi kerap, mimpi gigi tercabut, ada orang nak mati tak? Itu jangan mudah-mudah kita terima bulat-bulat. Dan keadaan tu memang real. Ada kaitan dengan gangguan jin atau hanya hasad ain. Itu adalah mimpi firasat yang tepat dipanggil. Ini adalah mimpi daripada bangsa jin. Tuan-tuan, mimpi daripada jin, iaitu firasatnya tepat. Itu. Jadi kalau boleh tuan-puan dirahmati oleh Allah SWT, orang yang diganggu, contoh orang yang ada saka, memang tekaan dia selalu tepat. Dia dah boleh, seolah-olah dia dah boleh tahu apa yang akan berlaku lepas ni. Itu. Tekaan dia memang tepat. Baik. Kalau boleh sebelum tidur, itu sebab mimpi. Sebelum tidur lakukan amal sunnah. Ambil air semayang, tutup itu dengan bismillah, wangikan diri dengan kasturi. Jangan lupa berlunjur dulu, baca 3 kali, tiup ke tangan, sapu di seluruh badan. Itu. Kalau ada tong sampah di dalam bilik, tutup. Dalam rumah pun tutup. Ikat dengan plastik ke, boleh. Baik. Emily. Tu. Kalau mimpi selalu kawan-kawan lama dan tempat lama, apa maksudnya? Dan satu lagi mimpi pinggan jatuh, tapi pagi esok kita buat benda sama dalam mimpi. Ini antara mimpi firasat tepat. Selalu bukan saka pendamping. Dua tu. Kalau bukan saka pendamping, biasanya ini sudah lama dari keturunan, kebiasaan. Minta maaf. Baik. Kalau apa pun mesti didiagnos penuh dulu dan diruqyah. Reaksinya apa? Baik. Zul Ismail. Saya ada mimpi macam orang meninggal, tapi kami nak pergi simpan dekat kubur. Tapi mayat tersebut terjatuh dan bergerak. Aduh. Dan satu lagi mayat tersebut kena bakar. Sambil mata dia terkebir-kebir. Masya Allah. Ini mimpi yang teruk. Mimpi orang meninggal. Tapi bila nak pergi simpan dekat kubur, mayat jatuh bergerak pula. Dan satu lagi mayat tersebut kena bakar tu. Sambil mata dia terkebir-kebir. Macam mana terkebir-kebir ni, fine? Gini. Klik-klik
terkebir-kebir ni. Jadi tuan-puan dirahmatillah, ini termasuk dalam mimpi al-hulm. Dipanggil mimpi al-hulm, mimpi yang buruk. Al-hulmu minasyaitan, kata Rasulullah. Mimpi yang buruk, mimpi yang kejahatan, mimpi menakutkan, mimpi kesedihan, itu datang dari syaitan. Baik. Baik. Itu mimpi gangguan. Okey, gangguan sebelum masa tidur. Tuan-puan. Hajar Ahmad, apa maksud kalau kerap mimpi kawan yang dah meninggal dunia? Kawan tu tak rapat sangat pun. Itu bukan kawan kamu. Itu bangsa jin yang mengganggu kamu, yang nak mendampingi kamu. Faham? Baik. Suzy Nazlin Junuh, nak tanya, kalau nak buang saka tapi tuan badan tak setuju, boleh buang? Memang tak boleh lah. Sebab tuan dia tak setuju. Dia nak. Supaya kita lah tuan-puan. Kita nak buang jam tangan dia. Dia tak nak. Dia nak pakai jam tu. Macam mana kita nak buang? Dia nak pakai. Itu. Jadi tuannya mesti nak buang. Nur Ayati Buding ni. Kami buat rumah dengan kontraktor. Bila bina di peringkat permulaan, tukang buat laju saja. Bila pertukaran tukang untuk kerja-kerja sebenarnya selalu jadi tergendala. Sampai dah dekat 2 tahun masalahnya. 2 tahun lama ni. Saya selalu cakap bila nak baca Yasin, semoga Allah permudahkan saya. Saya akan selalu terasuk. Jadi marah sebab katanya dia dah lama duduk kawasan situ. Dia tak suka buat rumah kat situ. Saya dah jumpa ustaz-ustaz. Dah cuba tapi masih ada gangguan lagi. Macam mana nak atasi gangguan ini? Rumah tergendala, tukang nak main buat macam-macam, ada masalah. Hampir 2 tahun belum siap. Hanya sikit je lagi nak siap, tapi macam-macam masalah. Jika tukang nak datang buat, jadi bermasalah. Masya Allah. Pernah kerasukan lah. Itu biasanya gangguan tempat tu. Tempat tu dah ada penghuni. Basuh. Sebab tu orang zaman dulu basuh kawasan. Basuh rumah sebelum masuk. Buat solat ajak atas tanah nak didirikan bangunan. Orang zaman dulu. Itu ada adat tertib tening dia. Orang panggil zaman sekarang tata kelola. Tu. Allah Rabbi. Okay, next soalan. Banyak soalan tu apa? Saya rasa kalau saya nak jawab belaka ni sampai esok tak habis ni. Boleh tuan-tuan. Yang mana saya tak sempat masuk esok pula. Syarif Putra. Ustaz, kalau mimpi ular tedung nak patut saya. Namun saya sempat patahkan kepalanya. Itu memang terbaik. Itu mimpi gangguan. Tapi anda punya kekuatan patah kepala ular tu. Ini bermakna mungkin anda dilindungi oleh Allah SWT dan mungkin asbab amalan tuan-puan. Amalan ngaji, amalan berdoa, amalan zikir pagi, petang, malam. Apa selamat. Dia sendiri patah memang habis gangguan ular tu. Habis gangguan jin tu. Lawan. Jangan kita lembut pada dia. Lawan tetap. Lawan. Baik. Romani Matzin. Anak saudara saya hilang anak dalam kandungan. Sebelum bersalin, dia bermimpi beberapa kali ada orang nak ambilnya. Bila bersalin, seorang anaknya hilang. Memang. Kalau mimpi orang nak ambil, itu gangguan jin dah. Kena banyak baca pada budak-budak dalam kandungan. Banyak baca surah Al-Baqarah. Banyak kan baca. Baca. Tu untuk anak. Niat untuk anak. Tu. Ini memang... Tuan-puan, orang yang anak hilang dalam kandungan dan sebagainya, kena cek ahli keluarga dia. Amalan dia, barangannya. Kena cek. Kena cek juga tu. Bukan saja di ruqyah, kena cek juga. Baik. Azizah Izzah. Ustaz, malam tadi saya mimpi Ustaz Don. Ustaz Don. Dalam pakai ihram, baru balik buat ibadah umrah. Dan saya dalam kereta bersama Ustaz Don. Apa maksud mimpi? Itu mimpi hadisun nafs, mainan jiwa. Mungkin tengok Ustaz Don ada TV ke apa. Jadi itu mungkin belum ada niat nak pergi umrah. Lepas tu tengok Ustaz Don duduk ada TV dan sebagainya. Mungkin hadisun nafs, mainan tidur saja. Baik. Baik. Sebab saya tak boleh solat Zul Ismail. Sebab tangan cedera. Lepas tu saya ganti semua yang saya tinggal tu. Lepas tu dah tak ada dah mimpi macam tu. Jaga amalan ketaatan. InsyaAllah. Allah SWT beri keselamatan.
Okey. Baik tuan pada rahmati Allah. Ada beberapa soalan lagi sikit lagi ya. Ustaz dan semua sahabat mohon maaf lewat join sebab ada hal. Tak apa. Tak apa. Nanti tolong share. Yang baru masuk tolong share. Moga ramai dapat manfaat. Ustaz satu lagi. Selepas mimpi macam tadi. Mana sah? Dan selepas tu selalu macam nampak kelibak-kelibak. Dalam rumah lepas tu siasa akan ada berdebar. Mungkin ada bangsa jin yang tengah melihat kita. Sebab tu kita tertimpa air berdebar. Itu. Itu. Banyakkan berdoa buat benteng diri. Hani Safwan, Ustaz apa rawatan untuk santau? Supaya biasa-biasa santau keluar daripada badan dan sembuh. Rawatan untuk santau ni dalam bahasa mereka. Bahasa kita mungkin sihir dimakan, diminum atau dihidu. Maka terkena seperti santau. Antara perawatannya ada banyak. Kena tengok jenis santaunya dahulu. Masuk melalui mana? Dimakan ke, diminum ke, dihidu? Disiram, ditabur, ditanam. Diikat, ditiup. Yang mana satu? Kena tengok juga. Contohnya kalau berkait dengan perut, makan, minum, hidu, gunakan 1 gelas susu segar, susu lembu, fresh milk, campur dengan 1 sudu madu, sebatikan, baca Fatihah ayat kursi 3 ku, minum setiap hari. Dia akan proses perut, keluar benda-benda yang kotor. Tu InsyaAllah. Dia ada banyak kelebihan lah. Susu segar. Ini. Baik. Salam Ustaz nak tanya. Jabat 14 tu elekkah? Jabat 14 nanti buat masuk dalam grup Telegram. Saya perlu tengok dulu apakah ayatnya, bagaimanakah pengamalannya. Saya tak boleh terus kata dok elok. Tak boleh. Tak ada. Tu. Maka kena tengok dulu ayatnya apa. Cara amalnya macam mana. Tujuannya apa. Kena tengok tu. Okey. Nak tanya kalau kerap mimpi arwah ayah macam mana tu ya Ustaz? Thank you. Mungkin terlalu rindu menyebabkan hadisun nafs, mainan jiwa. Allah SWT hadirkan. Kemungkinan. Itu. Sebab orang yang dah meninggal ni dia tak akan ganggu lagi kehidupan kita. Ustaz, saya selalu mimpi ular tapi tiap kali mimpi saya akan bunuh ular tu. Itu terbaik nak sembuh. Itu nak sembuh tu. Siapa tu? Syamsah Suryati. Nak sembuh lah tu. Teruskan amalan. Istiqamah amalan. Nak sembuh tu. Baik. Ni Anim. Orang yang banyak bermimpi syorkan pakai wangi yang kasturi dan gaharu. Terbaik. Ya betul. Terima kasih. Ini wangi yang kasturi. Pakai sebelum tidur. Contohnya. Ini kasturi. Ini gaharu. Kalau ini gaharu eksklusif. Dia ada apa? Ada kayu terus kita tok. Kayu mahal. Gaharu. Ini 25. Ini gaharu RM15 ya. Tak ada kayu dah. Yang ni kasturi berapa? RM25. Cara pakai ketiga-tiga ini sama je tuan-puan. Letak macam ni. Perut jari. Buat macam ni. Hidu 3 kali dulu. Kemudian baru pakai. Sini. Okey. Sini pun boleh kening sikit. Kemudian barulah pakai celah keken sikit. Celah pohon dalam. Supaya tidak mimpi bersetubuh. Boleh. Next. Ustaz nak tanya, baby selalu menangis malam. Macam mana cara nak redakan? Saya akan buat live khusus untuk baby. Kadang saya pun ada baby. Dan saya pun merawat baby. Tadi pun baru tahnik baby ada pasangan. Tu. Nanti saya cerita yang ni lain, di lain masa. Live yang lain. Tajuk khusus sebab dia ada teknik dia. Baik. InsyaAllah tuan-puan. 11.30 dah. Saya rasa itu saja untuk malam ni. Jumpa lagi pada live yang akan datang. InsyaAllah. Kalau ada live, tuan-puan join lah. Share. Moga bermanfaat. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Gitu tuan-puan. Bertolong-tolongan atas perkara kebaikan dan jalan takwa. Jangan bertolong-tolongan atas perkara buruk dan keji maksiat. InsyaAllah. Okey, ada soalan penting tu. Nuh Ayati. Ustaz, saya tak ada anak. Baru-baru ni saya mimpi ada seorang budak menangis. Dia mimpi budak menangis di depan pintu. Bila buka ada orang perempuan sedang dukung budak. Dia nak bagi kat saya tapi saya menolak. Saya tak nak dia pun pergi. Saya tak nak dia pun pergi. Ya, jangan ambil.
Jangan ambil apa-apa barangan dalam mimpi. Makanan ke, minuman ke, emas ke, batu permata ke, kayu ke, kain ke, ilmu ke, anak ke. Jangan. Pedang ke, kerih ke, jangan. Itu pemberian daripada bangsa jin. Jangan. Nanti terikat dengan mereka. Kita akan diganggu. Jangan. Baik. Tuan pada rahmati Allah SWT. Rasa itu saja untuk malam ni. Tuan-puan, kalau tuan-puan nak alat-alat bantu ruqyah tadi, tuan-puan bolehlah cek dengan nombor admin yang nombor ping di bawah tu. Yang Muhammad Fahim Muhammad Nur tu pingkan di bawah itu. Kalau naklah. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi pada live yang akan datang. Okey, itu saja untuk malam ni. Moga-moga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahadun ahad, Allahu akbar. Barakallahu fikum. Tasbih kafarah dan suratul. Subhanallah.